Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat lagi bertemu dalam majlis pembacaan kitab Qurratul Ain yang merupakan huraian kepada Syarhul Jalalil Mahalli, juga merupakan huraian kepada Matnul Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kefahaman yang baik terhadap kitab ini, dan semoga apa yang kita bacakan ini membawa kepada kefahaman, membawa kepada kebaikan di dalam kita memahami selok-belok ilmu Islam secara umum, atau selok-belok ilmu usulul fiqh secara khususnya, insya-Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lepas kita telah membicarakan berkenaan dengan al-mujmal, iaitu berdasarkan apa yang disebut oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, matan beliau yang berbunyi wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayan. Kita telah pun meneliti definisi bagi al-mujmal, dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada berkenaan dengan al-bayan pula. Apabila Imamul Haramain Al-Juwaini menyatakan wal mujmal ma yaftaqiru ilal bayan, sesuatu lafaz yang tidak jelas adalah lafaz yang memerlukan kepada huraian. Maksudnya apabila suatu lafaz itu berada di dalam kategori al-mujmal, seseorang mujtahid tidak boleh mengistinbat apa-apa hukum daripada dalil yang mujmal tersebut, melainkan setelah datang al-bayan, iaitu penerangan. Jadi insya-Allah pada hari ini, disebabkan Imamul Haramain menyatakan dalam definisi al-mujmal kalimah al-bayan, dia sebut wal mujmal ma yaftaqiru ilal bayan, maka kita akan lihat sekarang apakah erti al-bayan, apakah erti al-bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihi bal wa qurra'i qurrati ainihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullah wal bayan yutlaqu 'ala at-tabyin alladhi huwa fi'lul mubayyin wa 'ala ma hasala bihi at-tabyin wa huwa ad-dalil wa 'ala muta'allaqi at-tabyin wa mahallihi wa huwa al-madlul. Imam Al-Hattab Al-Maliki sewaktu menjelaskan kalimah al-bayan yang telah didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kata beliau kalimah al-bayan diertikan dengan at-tabyin. At-tabyin maknanya tindakan menjelaskan, perbuatan menjelaskan sesuatu kalimah atau sesuatu petikan yang tidak jelas. Itu dipanggil at-tabyin. Diambil merupakan masdar daripada bayyana yubayyinu tabyinan. Jadi al-bayan, ataupun dalam bahasa Melayu kita kata al-bayan ni penerangan,
diambil daripada ataupun diertikan kalimah al-bayan kadang-kadang diertikan kepada at-tabyin, iaitu tindakan menerangkan. Lalu kata Imam Al-Hattab, allazi huwa fi'lul mubayyin, yang mana at-tabyin ini, tindakan menerangkan ini merupakan perbuatan orang yang menerangkan. Memanglah apabila seseorang menerangkan, maka orang itu dipanggil penerang, orang yang menerangkan, manakala perbuatannya adalah perbuatan menerangkan. Dalam bahasa Arab lebih jelas lagi, iaitu kita kata pelaku kepada at-tabyin adalah al-mubayyin, manakala perbuatannya itu adalah dinamakan at-tabyin. At-tabyin kadang-kadang digunakan juga kalimah al-bayan untuk memberi makna at-tabyin. Maknanya bila kita jumpa kalimah al-bayan, kadang-kadang kalimah al-bayan diertikan dengan at-tabyin. Maksud dia bila sebut haza bayan, maksud dia haza tabyin. Ini adalah keterangan, maksudnya ini adalah tindakan menerangkan. Okey, itu makna yang pertama bagi al-bayan. Wa ala ma hasala bihi tabyin wa huwa ad-dalil. Maksud dia wa yutlaqu aidan ala ma hasala bihi tabyin. Maksud dia yutlaqul bayanu aidan ala ma hasala bihi tabyin. Kalimah al-bayan kadang-kadang juga digunakan untuk memberi erti sesuatu yang disebabkan dia terhasillah penerangan. Maksudnya disebabkan perkara ini terhasillah penerangan, terhasillah tindakan menerangkan itu. Benda apa yang dimaksudkan bahawa dengan sebab dia terhasillah penerangan? Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wa huwa dalil, iaitu dalil. Maknanya apabila kita mendengar satu kenyataan yang tidak jelas, maka akan ada orang yang menerangkan, maka terhasillah perbuatan penerangan. Dia terangkan dengan apa? Dia terangkan dengan mendatangkan dalil. Maka kata Imam Al-Hattab, kadang-kadang al-bayan digunakan bukan merujuk kepada perbuatan menerangkan itu, sebaliknya merujuk kepada dalil yang digunakan oleh orang yang menerangkan untuk menjelaskan suatu kalimah yang tidak jelas. Maknanya subhanallah, bayan dalam bahasa Arab kadang-kadang merujuk kepada perbuatan seseorang yang menerangkan. Kadang-kadang al-bayan bukan merujuk kepada perbuatan seseorang yang menerangkan, sebaliknya al-bayan merujuk kepada dalil yang digunakan oleh orang yang menerangkan tersebut untuk membuktikan bahawa kalimah yang tidak jelas bagian-bagian adalah bermaksud bagian-bagian. Jadi kita dah dapat dua makna bagi al-bayan. Yang pertama, perbuatan menerangkan. Yang kedua, dalil yang digunakan oleh orang yang menerangkan. Disebabkan dalil itu terhasillah penerangan. Wa ala muta'allaqit tabyin wa mahallihi wa huwa al-madlul. Maksudnya wal bayanu aidan yutlaqu ala muta'allaqit tabyin wa mahallihi wa huwa al-madlul. Kadang-kadang al-bayan juga digunakan, kalimah al-bayan digunakan untuk memberi erti apa? Sesuatu yang telah berkait dengan penerangan dan juga tempat penerangan itu sendiri. Apa dia? Makna yang diingin diterangkan. Makna yang al-madlul, perkara yang ingin diterangkan. Maksud dia di sini maknanya kalau kita lihat dalam erti yang ketiga ni, al-bayan kadang-kadang bukan digunakan untuk merujuk kepada makna tindakan menerangkan, juga bukan kadang-kadang merujuk kepada dalil yang digunakan untuk menerangkan. Sebaliknya al-bayan kadang-kadang merujuk kepada isi yang ingin dijelaskan itu. Ambil sebagai contoh, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang telah dijatuhkan talak, mereka hendaklah menunggu, iaitu menunggu waktu iddah selama 3 kali qur'. 3 kali qur'. Kalimah al-qur'u tidak jelas. Maksudnya kalimah al-qur'u termasuk di dalam definisi al-mujmal, kerana kalimah ini tidak dapat difahami langsung, memerlukan kepada penerangan. Lalu memerlukan kepada penerangan. Okey, akhirnya Imam Asy-Syafi'i sebagai contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu pun meneliti dalil-dalil syarak yang lain. Hasil penelitian beliau telah mendapati berdasarkan cara faham beliau bahawa al-qur' yang Allah Taala maksudkan dalam ayat ini bermaksud suci daripada haid. Suci daripada haid. Jadi akhirnya beliau telah melihat dalil-dalil syarak. Lalu beliau telah mendapati bahawa dalil syarak yang lain telah menunjukkan bahawa al-qur'u yang Allah Ta'ala maksudkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walladzina yutawaffawna wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', yang diinginkan adalah 3 kali suci. Wanita yang dijatuhkan talak, dia hendaklah menunggu menunggu masa dia tidak boleh berkahwin dalam tempoh 3 kali suci. Jadi apabila dalil yang telah ditemui oleh Al-Imam Asy-Syafi'i menunjukkan bahawa 3 kali qur' bermaksud 3 kali suci, maka 3 kali suci itu adalah dipanggil al-bayan berdasarkan definisi yang ketiga. Kerana isi yang ingin dibentangkan daripada kalimah al-qur' adalah at-tuh. Jadi muta'allaqut tabyin wa mahallihi huwa al-qur'u fi hadhil masalah. Jadi apabila dalam contoh ini Allah Ta'ala menyatakan 3 kali qur', dan kalimah qur' tidak dapat difahami kerana dia ada 2 makna, sama ada suci ataupun haid, maka Imam Asy-Syafi'i pun melihat dalil. Hasil daripada penelitian beliau telah mendapati bahawa 3 kali al-qur'u yang Allah Ta'ala inginkan adalah 3 kali suci. Jadi yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah 3 kali suci berdasarkan kefahaman Imam Asy-Syafi'i. Maka 3 kali suci itu dinamakan al-bayan, kerana 3 kali suci itulah yang telah berkait dengan tindakan menerangkan makna al-qur'u. Jadi sekarang maknanya al-bayan ada 3 erti. Bila kita jumpa dalam kitab-kitab Arab, dia kata haza bayan. Kita kata nanti dulu, al-bayan yang dimaksudkan dalam ayat ini apa dia? Dalam kenyataannya apa dia? Adakah al-bayan dengan maksud tindakan menerangkan, atau al-bayan dengan maksud dalil yang menjelaskan kalimah yang tidak jelas, atau al-bayan dengan maksud benda yang ingin dijelaskan? Benda yang ingin dijelaskan daripada kalimah yang tidak jelas tersebut. Jadi katakan saya buat satu contoh yang lain. Katakan saya kata kepada isteri saya, izhabi ila suq washtari li 'aina. Izhabi ila suqi washtari li 'ainan. Wahai isteriku, pergilah ke pasar dan belikan kepada saya ain. Tolong belikan ain untuk saya. Kalimah ain banyak makna. Mata, ain dengan maksud air mata air, ain dengan maksud emas, ain dengan maksud huruf ain, kan? Macam-macam makna. Ain dengan maksud orang kata apa? Jasus ataupun pengintip, banyak makna. Tetapi apabila saya menggunakan kalimah al-ain di dalam petikan saya tadi, ya zaujati izhabi ila suqi washtari li 'aina, maka ketika itu kalimah ain yang saya telah gunakan berada di bawah kategori al-mujmal, kerana ia tidak jelas. Maka isteri saya kalau semata-mata melihat kepada kalimah ainan dalam ucapan saya ishtari li ainan,
maka isteri saya tidak akan dapat melaksanakan tindakan yang saya perintahkan tersebut. Kerana kalimah ain tidak jelas. Adakah saya inginkan mata lembu, atau saya inginkan air galian, atau saya inginkan emas. Ain juga dengan kadang-kadang bermaksud emas, atau ain dengan maksud saya suruh beli huruf ain untuk saya tepek huruf ain di rumah saya contohnya. Jadi dia memerlukan al-bayan. Okey. Akhirnya isteri saya tak jelas. Isteri saya pun tanya saya, apa yang abang maksudkan dengan al-ain? Saya kata ainul baqarah. Maka tindakan saya menjelaskan kepada isteri saya bahawa al-ain yang saya inginkan adalah mata lembu, itu juga dipanggil al-bayan. Maksudnya perbuatan saya itu dipanggil al-bayan. Atau al-bayan juga boleh merujuk kepada dalil. Jadi dalam contoh ini, dalil isteri saya bahawa saya inginkan mata lembu adalah ucapan saya uridu bil aini ainal baqarah. Jadi ucapan saya mahukan daripada kalimah al-ain itu adalah mata lembu. Maksud ucapan saya itu adalah dalil. Maka ucapan saya juga dinamakan sebagai al-bayan dalam erti al-bayan yang kedua. Atau al-bayan juga boleh diertikan kepada benda yang saya inginkan daripada kalimah mujmal tersebut. Maka dalam erti yang ketiga, al-bayan dalam erti yang ketiga adalah ainul baqar, mata lembu. Jadi al-bayan dalam contoh ini mungkin bermaksud mata lembu, atau bermaksud ucapan saya maksudkan dengan al-ain adalah mata lembu, atau al-bayan adalah tindakan saya yang telah menjelaskan kepada isteri saya bahawa saya inginkan mata lembu. Jadi al-bayan kadang-kadang merujuk kepada perbuatan orang yang menerangkan, kadang-kadang merujuk kepada dalil yang digunakan oleh orang yang menerangkan, kadang-kadang merujuk kepada benda yang ingin diterangkan. Okey, alhamdulillah. Saya rasa mungkin jelas apa yang telah kita sama-sama lihat di sini. Lalu setelah kita mengetahui al-bayan memiliki 3 erti, maknanya kadang-kadang digunakan untuk makna pertama, atau mungkin makna yang kedua, atau mungkin makna yang ketiga. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wal musannifu 'arrafahu bin nazari ila al-ma'na al-awwal bi qawlihi ikhraju syai' min hayyizil ishkal ila hayyizit tajalli ay adh-dhuhuri wal wuduh. Lalu kata Imam Al-Hattab, setelah beliau menerangkan al-bayan dari segi bahasa Arab kadang-kadang merujuk kepada perbuatan orang yang menerangkan, kadang-kadang merujuk kepada dalil yang menerangkan, kadang-kadang merujuk kepada benda yang ingin diterangkan. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, pengarang mana satu ni? Iaitu pengarang matan al-waraqat. Wal musannif yang dimaksudkan sini, maksud dia wa musannifu matnil waraqat. Pengarang kitab al-waraqat siapa dia? Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi kata Imam Al-Hattab, pengarang iaitu Imamul Haramain telah mendefinisikan al-bayan, arrafahu, maksudnya arrafa al-bayana bin nazari ila al-ma'na al-awwal. Maka kata Imam Al-Hattab, setelah kita teliti ucapan Imam Al-Haramain berbunyi wal bayan ikhraju syai'i min hayyizil ishkali ila hayyizit tajalli, maka kata Imam Al-Hattab, cara definisi yang telah didatangkan oleh Imamul Haramain terhadap kalimah al-bayan menunjukkan bahawa beliau mendefinisikan al-bayan merujuk kepada makna yang mula-mula bagi al-bayan. Apa dia? At-tabyin, iaitu perbuatan menerangkan. Kerana beliau menyebut ikhraju syai'. Al-bayan adalah ikhraju syai', mengeluarkan sesuatu. Benda tu ada satu tempat, kita keluarkan dia daripada tempat itu. Ikhraju syai', mengeluarkan sesuatu daripada tempat sama-sama kepada tempat yang jelas. Keluarkan sesuatu daripada tempat yang iskal. Min hayyiz, maksud dia min makan al-iskal, daripada tempat yang sama-samar kepada tempat yang jelas.
Maksud jelas di sini kata Imam Al-Khattab ai al-zuhuri wal wuduh. Al-zuhur wal wuduh. Maksud at-tajalli iaitu jelas, iaitu kalimah zuhur. Zuhur maksud dia jelas, nyata, zahir. Dan juga al-wuduh iaitu terang, benderang, jelas. Jadi at-tajalli yang dimasukkan di sini adalah jelas, jelas. Kalimah tajalli ni banyak makna, kalau dalam tasawuf ada istilahnya. Cuma yang dimasukkan dengan at-tajalli di sini iaitu jelas. Okey, jelas. Jadi apabila Imam Al-Haramain mengatakan al-bayan adalah mengeluarkan, ikhraj, maka mengeluarkan ini bukan merujuk kepada dalil, bukan merujuk kepada makna benda yang ingin dijelaskan. Sebaliknya mengeluarkan sesuatu daripada tak jelas kepada jelas, itu adalah merujuk kepada tindakan, merujuk kepada perbuatan. Jadi kata Imam Al-Khattab, maka tahulah kita bahawa Imam Al-Haramain Al-Juwaini sewaktu mendatangkan ta'rif, mendatangkan definisi bagi al-bayan, beliau telah menterjemahkan atau mentarifkan kalimah al-bayan merujuk kepada makna perbuatan menerangkan. Sebab tu beliau gunakan ikhraj, tindakan mengeluarkan. Okey, alhamdulillah. Jadi tahulah kita bahawa Imam Al-Haramain apabila al-bayan mempunyai 3 makna, iaitu sama ada perbuatan menerangkan atau dalil yang dengan sebab dalil itu jelas benda yang tak jelas, atau al-bayan juga merujuk kepada makna yang ingin dijelaskan. Apabila Imam Al-Haramain menyatakan ikhraju syai' min hayzil iskal ila hayzit tajalli, tahulah kita bahawa Imam Al-Haramain ketika menterjemahkan atau mentarifkan al-bayan, beliau melihat al-bayan berdasarkan makna yang pertama, iaitu tindakan mengeluarkan.